Assalamualaikum kepada Ustaz Muhammad Husni bin Abdul Halid. Saya Muhammad Firdaus dan rakan-rakan pada hari ini akan membentangkan tentang isu-isu pelancongan dalam Islam. Okey, di sini saya memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizal, bernombor metrik 17 DUP 21F1010. Rakan saya Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, bernombor metrik 17 DUP 21F1029. Abdul Afiq bin Muhammad Yazid, bernombor metrik 17 DUP 21F1032. Dan yang terakhir Zaid Zahim Zulkarnain bin Hassan, bernombor metrik 17 DUP 21F1033. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan kepada kita punya topik pada hari ini. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama kita pergi kepada pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Pelancongan kini menjadi satu gaya hidup yang diperlukan oleh kelompok manusia, dan pelancongan ini merujuk kepada aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal individu atau sekumpulan individu daripada tempat bermukim sebenar dan keluar ke tempat yang lain, atau boleh digelar sebagai musafir. Pelancongan ini juga sekarang kita nak sentuh pelancongan bila dalam Islam bertujuan untuk melawat atau menziarahi. So kali ini kita akan bincangkan apa isu-isu yang terjadi sepanjang proses pelancongan itu berjalan. Kita pergi kepada isu yang pertama. Isu yang pertama, terdapat banyak isu yang akan menyentuh daripada segi aspek individu, masyarakat ataupun masyarakat, isu-isu yang terjadi. Kali ini kita akan menyentuh isu yang bertajuk kemudahan dan budaya terkini dalam pelancongan dalam Islam. Yang pertama, kemudahan seperti di hotel ataupun di shopping mall, pusat beli belah ataupun taman-taman, tempat-tempat pelancongan, tarikan pelancong tidak mengikuti syariat Islam. Kemudahan yang disediakan seperti isu-isu yang terjadi biasa seperti di pusat beli belah, kemudahan tandasnya tidak mengikut seperti syariat Islam, di mana ia tidak boleh memastikan kebersihan yang sepatutnya di dalam Islam, dan menyebabkan sekiranya benda itu terjadi, individu itu apabila ingin solatnya tidak akan diterima sebab tidak suci. Yang kedua, kebebasan menunaikan solat fardu juga boleh dikatakan sebagai kemudahan yang penting bagi umat Islam, walaupun di dalam keadaan musafir, tetapi keperluan untuk menunaikan solat itu perlu. Dan kebanyakan yang terjadi, isu yang terjadi, mereka mengatakan boleh kodok, tetapi sepatutnya mereka perlu tahu Allah sudah beri kebebasan untuk hamba-Nya menunaikan solat fardu dalam waktu yang ditetapkan, dilonggarkan, tetapi kebanyakan umat Islam tidak menganggap itu penting apabila mereka dalam keadaan musafir. Seterusnya kita pergi kepada budaya terkini di dalam pelancongan dalam Islam. Budaya yang lebih mengikuti cara orang-orang ataupun sebelah barat apabila berada di tempat orang, lagi-lagi di belah barat. Contohnya seperti yang terjadi, mereka sangat teruja dan ingin menyaksikan terbenamnya matahari, iaitu sewaktu maghrib. Tetapi sewaktu maghrib itu sepatutnya kebanyakan umat Islam sepatutnya berada di rumah, kerana itu kawasan yang itu waktu yang tidak sesuai berada di luar. Tetapi mengikutkan budaya terkini, mereka ingin lihat matahari itu terbenam dan betul-betul waktunya bertindih dengan waktu maghrib. Yang terakhir, iaitu tiada had antara batas
tiada had atau batas antara kaum Adam dan Hawa. Apabila pergi ke setengah tempat hotel-hotel itu, setengah hotel itu tidak mementingkan kaum Adam dan Hawa yang ingin menetap di dalam satu bilik atau satu unit. Haruslah mereka sudah menjadi statusnya halal, statusnya muhrim. Ya, dah sudah muhrim. Bukan dalam keadaan bukan muhrim, tetapi kebanyakan hotel-hotel tidak menitikberatkan isu itu, dan banyak yang isu yang terjadi umat Islam, kaum Adam dan kaum lelaki dan perempuan menetap di dalam satu bilik tetapi belum bernikah atau masih lagi bukan muhrim. Kita pergi isu yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Zaid Zahim Zulkarnain bin Hassan. Nombor matrik saya ialah 17DUP21F1033. Jadi sekarang saya akan membincangkan tentang isu-isu pelancongan dalam Islam. Jadi antara isu yang saya akan bincangkan iaitu berkenaan tentang keperluan makanan halal. Jadi yang seperti yang kita tahu, kebanyakan hotel menyediakan minuman keras dengan alasan memenuhi permintaan pengguna bukan Islam. Ia juga mungkin menjadi sumber pendapatan bagi hotel-hotel rangkaian besar yang majoritinya dimiliki oleh pengusaha yang tidak beragama Islam. Makanan halal merupakan isu yang sensitif kepada pelancong Muslim, dan pensijilan yang meragukan sama ada dari segi nama maupun badan yang tidak diiktiraf antara polemik yang diperbincangkan. Penggunaan istilah yang meragukan seperti serve no pork atau Muslim meal adalah antara contohnya. Dan kes sebegini melibatkan syarikat penerbangan dari negara majoriti bukan Islam atau di destinasi pelancongan yang bilangan penduduk Islam dan bukan Islam seimbang. Dan penggunaan istilah yang pelbagai merujuk kepada pelancong Islam menimbulkan kekeliruan kepada pelancong dan pengendali pelancong bukan Islam. Istilah pelancongan halal, pelancongan Islamik, pakej Muslim dan lain-lain ialah antara kekeliruan yang berlega di kalangan mereka. Kekeliruan ini jika tidak ditangani dengan baik boleh memberi kesan terutamanya dari segi kefahaman mereka berkaitan makanan, adat atau ibadah dan masalah fikah dan lain-lain. Kemungkinan ia boleh mencetuskan konflik dan perbalahan di antara orang Islam dan bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain. Untuk nombor matrik saya adalah 17DUP21F1029. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang isu berkaitan perkhidmatan penginapan yang bermasalah kepada musafir. Okey, first, pelancong Islam lazimnya mahukan kemudahan untuk membolehkan mereka mudah melakukan ibadat solat. Okey, terutamanya keperluan sejadah, tempat wuduk yang bersesuaian dan arah kiblat. Itu ialah antara keperluan yang didambakan oleh pelancong ketika menginap di tempat penginapan. Perspeksi bila disebut hotel, maka kaitannya akrab dengan tempat maksiat dan berlakunya pencampuran lelaki dan wanita secara bebas meninggalkan kesan untuk diubah. Okey, kehadiran segmen pelancongan dilihat sebagai jalan keluar terbaik dengan mengambil kira secara khusus keperluan pelancong Muslim terbabit. Okey, penginapan yang patuh syariah dan bebas maksiat didambakan oleh pelancong Islam menimbulkan kesulitan kepada pengendali hotel. Okey, proses pengubahsuaian untuk menjadi penginapan patuh syariah memerlukan penambahan dari segi kos. Okey, dalam masa yang sama ia perlu memenuhi keperluan pengguna bukan Islam. So, pengubahsuaian hotel sedia ada perlu dilakukan untuk mewujudkan keselesaan
kepada pelancong Islam dari segi kesesuaian tandas ataupun arah kiblat. Okey. Untuk akibat pula, akibat daripada kos ubah suai terpaksa diserap kepada kos operasi dan akhirnya dikenakan ke atas penginap. Okey, hal ini menyebabkan harga cas menjadi sedikit tinggi. Okey, dari segi kebajikan, ia sedikit tersasar dengan konsep Islam yang sepatutnya membantu musafir yang memerlukan, bukannya menambah beban kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Afiq bin Muhammad Aziz, Menemu metrik 17,21F1032. Jadi hari ini saya akan membentangkan atau memberi beberapa cadangan penambahbaikan untuk kita menambahbaikan lagi pelancongan dalam Islam. Jadi seperti yang mana kita tahu, terdapat beberapa tempat penginapan atau hotel yang tidak mengikuti syariah dalam Islam dalam pelancongan. Okey. Jadi seperti yang mana anda lihat di dalam slide, terdapat 4 penambahbaikan yang kita dapat lakukan untuk kita menambahbaikkan lagi pelancongan dalam Islam. Jadi yang pertama ialah kita dapat menguatkuasakan undang-undang dalam Islam pada pelancongan. Okey. Jadi seperti yang kita lihat baru-baru ini, terdapat beberapa tempat penginapan atau hotel yang membenarkan lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, yang tiada apa-apa hubungan, tidur di dalam bilik yang sama atau menginap di dalam bilik yang sama. Okay? Jadi di dalam Islam itu sama sekali salah, kerana di dalam Islam lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh sama sekali berduaan atau bersama-samaan. Jadi untuk kita mengurangkan hal tersebut, pihak pelancongan hendaklah menguatkuasakan undang-undang dalam Islam supaya perkara-perkara tersebut tidak berlaku. Okey, jadi kita pergi yang ke penambahbaikan yang seterusnya, ialah dengan meningkatkan daya tarikan kepada pelancong. Okey, jadi seperti yang mana kita tahu, di Malaysia terdapat banyak daya tarikan kepada pelancong-pelancong luar. Okey, terdapat beberapa tempat yang punya daya tarikan yang menarik. Jadi sebagai pelancongan dalam Islam, untuk kita menarik lagi perhatian atau kita untuk meningkatkan daya tarikan daripada pelancong luar, kita dapat membuat satu pelancongan untuk kita belajar tentang sejarah-sejarah Islam atau berkongsi ilmu tentang agama. Okey, jadi dalam masa yang sama kita dapat melancong dan kita juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Jadi yang ketiga adalah memudahkan nilai-nilai Islam dalam sektor pelancongan. Okey, jadi seperti yang mana kita tahu, sekali lagi terdapat beberapa tempat penginapan atau hotel yang menyediakan ruangan untuk kita beribadah atau solat dengan ruangan yang kecil dan terhad. Jadi sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk menunaikan solat, kita ingin menunaikan solat tersebut berasa kurang selesa kerana mungkin dengan ruangan yang sempit atau ruangan yang kecil. Jadi untuk kita menambahbaikkan lagi pelancongan dalam Islam kita hendaklah memudahkan nilai-nilai dalam sektor pelancongan, nilai-nilai dalam Islam. Okey, dan terakhir sekali ialah memperbanyakkan perkhidmatan mengikut syariat Islam. Jadi seperti yang mana kita tahu, ada beberapa tempat penginapan atau hotel yang menyediakan tempat solat atau tempat beribadah dengan ruangan yang kecil atau ruangan yang terhad. Jadi untuk kita menambahbaikkan lagi sebagai seseorang di dalam sektor pelancongan, kita hendaklah menambahbaikkan ruangan solat tersebut, mungkin dengan cara memperluaskan ruangan solat tersebut, dan juga dengan cara mungkin kita dapat membantu pelancong yang lain dengan
membuat tempat wuduk yang luas dan selesa, yang punya air yang jernih, air yang bersih untuk pelancong-pelancong Islam mengambil wuduk. Okey. Dan terdapat beberapa juga pelancong yang mungkin apabila mereka melancong, mereka terlupa untuk membawa peralatan-peralatan solat mereka seperti telekung, seperti sejadah, songkok, kopiah, kain dan sebagainya. Jadi kita juga dapat menyediakan alatan-alatan untuk beribadah tersebut di dalam ruangan solat. Jadi itu saja cadangan penambahbaikan untuk pelancongan dalam Islam. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, jadi untuk slide yang seterusnya saya akan berkongsikan beberapa lokasi penginapan yang mengikut syariah Islam dengan baik. Okey, seperti yang mana anda lihat di dalam slide, terdapat 3 lokasi yang kita dapat kunjungi apabila kita ingin mencari tempat penginapan untuk berehat. Okey. Jadi yang pertama adalah Hotel Grand Puteri Terengganu, yang kedua ialah Hotel Adi Langkawi, dan yang ketiga adalah Hotel di Palma Ampang. Okey. Mengapa saya merekomendasikan ketiga-tiga tempat penginapan tersebut? Kerana salah satunya adalah kerana mereka mengikut syariat Islam. Yang kedua, mereka menyediakan perkhidmatan yang baik. Seperti contoh, mereka menyediakan ruangan solat yang bersih dan selesa untuk pelancong. Dan yang paling penting, mereka menyediakan ruangan solat yang luas dan selesa untuk pelancong atau pengunjung untuk menunaikan ibadah. Bukan itu juga, mereka juga menyediakan beberapa persediaan untuk menunaikan solat. Seperti contoh, mereka menyediakan sejadah, mereka menyediakan telekung, dan mereka menyediakan Al-Quran sekiranya ada pengunjung atau pelancong yang ingin membaca Al-Quran. Dan juga mereka menyediakan tempat duduk yang sangat-sangat bersih dengan air yang sangat-sangat bersih, air yang mutlak. Jadi itulah kenapa 3 tempat penginapan ini menjadi tarikan utama kepada pelancong-pelancong yang ingin mencari penginapan yang mengikut syariat Islam. Bukan itu saja, bukan mereka hanya menyediakan tempat solat, mereka juga menyediakan makanan yang halal. Okey, makanan yang dapat dimakan oleh orang Islam. Jadi untuk pelancong atau pengunjung yang beragama Islam, mereka tidak perlu khawatir atau mereka tidak perlu takut dengan makanan, kerana hotel-hotel tersebut menyediakan makanan yang bersih, makanan yang halal, dan juga makanan-makanan yang baik untuk kesihatan. Okey. Jadi sesiapa yang ingin mencari tempat penginapan, saya merekomendasikan tempat ini. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Harap anda semua dapat menambahkan ilmu lagi, dan anda semua suka dengan cara penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Slide terakhir ini adalah berkaitan tentang penutup untuk pelancongan Islam. Okey, pelancongan Islam dapat dijalankan dengan sempurna jika konsep layan tamu Islam dihayati dengan mendalam oleh tuan rumah. Okey, kebolehan memenuhi keinginan pelancong dari segi keperluan kerohanian seperti kemudahan patuh syariah atau kemudahan perhentian solat yang baik boleh dipertingkatkan. Dengan jumlah kira-kira 1.6 bilion penduduk Islam daripada lebih 50 buah negara di dunia, merupakan potensi pasaran yang sangat besar dalam industri pelancongan. Untuk tujuan penambahbaikan konsep pelancongan Islam, kita perlulah ada nilai-nilai emosi seperti sopan santun dan berbudi bahasa. Okey, di samping itu, pelancong boleh didedah kepada tabiah melalui maklumat-maklumat bermanfaat. Masalah berkaitan kebersihan dan keselesaan persekitaran juga merupakan komponen asas yang perlu untuk menyelebarluaskan konsep pelancongan Islam kepada dunia. Itu saja daripada saya dan kawan-kawan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan melihat
penerangan dan slide kami. Terima kasih.